Hai semua, selamat datang ke Face Color Intelligent. Saya Hakim dan hari ini kita akan belajar cara nak buat 3D design ataupun rekaan 3D menggunakan Tinkercad. Okey, kemudian dah set lah rumah kita menggunakan Tinkercad 3D design. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang Autodesk Tinkercad untuk 3D design. Untuk kita buat design 3D. Dan kepada yang tak pernah lagi dengar pasal Autodesk Tinkercad, jadi Autodesk Tinkercad ini adalah perisian atas talian yang membolehkan kita membuat banyak perkara sebenarnya. Pertama, apa yang kita akan belajar hari ini adalah 3D design ataupun design 3D. Kemudian kita boleh juga buat circuit ataupun lita elektronik menggunakan Tinkercad untuk simulasi, untuk buat circuit. Dan juga kita boleh buat macam kat sini dipanggil code block, dia macam animasi sikit campur dengan programming. Siapa yang berminat nak belajar programming dengan animasi boleh guna code block. Dan kalau nak belajar lebih lanjut, dia ada button lesson kat sini untuk belajar macam mana nak buat simulasi. Kat sini contoh ada simulasi untuk Arduino menggunakan ultrasonic. Okey, tapi hari ini kita nak fokus kepada 3D design ataupun design 3D. Okey, kat sini saya dah ada design saya dah buat sebelum ni, ada conveyor punya parts. Kat sini dah akan tunjuk mana projek yang kita pernah buat dekat Tinkercad sebelum ni. So kat sini saya hanya ada satu projek sahaja. Okey, untuk hari ini kita akan create new design. Okey, untuk mula kita tekan kat button create new design ini dulu. Klik. Okey, dia akan loading Tinkercad. Kemudian kita akan dipersembahkan dengan dashboard dia, ataupun editor dia untuk 3D design. So pertama sekali kita tengok dekat sebelah tepi ni. So kat sini kita ada copy button. Nanti saya tunjuk macam mana guna copy button. Kemudian kita ada paste. Masalah kita dah copy, lepas tu kita nak paste lah. Kemudian kita ada duplicate and repeat. Kalau kita nak copy, kemudian kita nak copy banyak-banyak. Kita guna kat sini lah. Kemudian kalau kita nak delete, boleh guna button ni. Kemudian kita undo dengan redo. Kalau undo kita patah balik lah. Kalau redo ni kita buat balik. Kemudian kat sini kita ada view ataupun nak control view. So kalau kita tak pakai ni, betul, kalau saya tekan ke atas, so dia akan pusingkan kita punya layout ataupun papan kerja ataupun kita punya asas ni untuk nampak daripada bahagian atas lah. So kita boleh tengok macam mana kita punya projek dari bahagian atas. So, macam tadi saya gerakkan, nampak bila saya hover ataupun halakan ke atas ni, selalukan ke atas anak panah ni, dia akan pergi ke bahagian depan. So ini adalah pandangan dari bahagian depan. Macam saya nak tunjuk tadi adalah pandangan dari bahagian atas. Kemudian kalau kita kalau kat sini kita nampak ada macam-macam benda yang saya buat highlight. Kalau saya tekan dekat macam kotak kecil ni, dia akan jadi sengit lah. Dia antara pandangan atas ke pandangan depan. Dia akan ambil tengah-tengah tu lah. Okay, kalau saya balik ke atas, hanya nampak daripada atas sajalah, nampak macam 2D. Kalau saya buat macam ni, nampak daripada bahagian belakang lah. So saya batal balik ke bahagian depan. Okay, kemudian kalau saya nak tengok dari bahagian depan, macam ni, sebab kita tak ada apa-apa 3D design lagi, so kosong lah. Kita hanya nampak kita punya workspace ataupun kita punya asas tu lah. Kemudian kalau tekan anak panah ataupun kotak ataupun anak panah ni, dia akan pusing lah, tapi kita tak nampak sangat. So jadi saya tekan kat sini, dia akan jadilah, dia akan nampak bahagian atas sikit, depan sikit, sebelah kanan sikit. So dia nampak macam 3D lah, senang sikit nak nampak sebagai 3D. Tapi saya tak patah balik pada home. So kemudian ke sini kita ada button home view adalah inilah yang kita panggil home view. Maknanya ini adalah pandangan atas dan depan. Dia akan zoom out sampai semua boleh nampak, tapi kita tak nampak lah kat sini, nanti saya tunjuk. Kemudian kita ada zoom. Kita boleh zoom dan kita boleh zoom out dengan minus button atau tolak ni, tanda tolak dengan tanda tambah. Kemudian kita ada ortografik, pandangan ortografik. Ini kepada yang belajar macam mana nak buat 3D design, faham tak ortografik, pandangan ortografik. Kalau nak pakai, nak tengok ortografik, boleh guna yang button ni. Okey, kemudian kalau tengok sebelah kiri, kita ada, sebelum kita pergi kat sebelah yang tepi ini, kita tengok atasnya kita ada view notes, toggle notes visibility. Inilah kalau kita nak tengok semua notes yang kita letak dekat 3D design kita. Okay, kalau nak letak notes, kita boleh pakai button ni. Nanti saya tunjuk macam mana kita boleh pakai notes. Kemudian kita ada show all untuk tunjuk semua. Kemudian kita ada group untuk kita groupkan bentuk ataupun teori bentuk. Kita groupkan dia jadi satu bentuk, combinekan lah, kita gabungkan dia. Kemudian yang ni pula kita tak gabungkan dia. Dia elok-elok dia dah gabung, kita pecahkan dia balik. Itulah ungroup button.
Kemudian yang ni kalau kita nak seragamkan dia align left atau kiri ke kanan ataupun ke tengah, ni button dia. Kemudian kita ada mirror. Mirror maksudnya kita macam cerminkan lah. Kita ada sebelah kiri kita ada bentuk macam ni. Kalau kita nak sebelah kanan ada bentuk yang sama, simetri, kita mirrorkan dia atau cerminkan dia. Okey, hari ni kita belajar basic dulu. So basic shape, kat sini kita ada basic shape. Kita ada box dan cylinder. Dan kemudian ada box dan cylinder. Kenapa ada nama yang sama kan? Kenapa ada nama sama tapi color dia lain? Okey, yang ini adalah bentuk yang kita akan buang. Yang ini adalah bentuk yang kita akan bagi. Okey, maksud saya dengan bentuk buang dengan bentuk bagi ni maksudnya kalau ini, kalau 3D box ni, kalau saya tekan, kemudian saya tarik, saya letak kat sini. Okey, saya zoom dia. Okey, dia ada bentuk. Okey, ini dia akan bagi bentuk. Tapi sebenarnya dia solid. Dia ada bentuk dan dia solid. Kemudian yang kelabu ni adalah hole ataupun kita akan buang bentuk tu. So contoh kalau saya tarik kotak ni, saya tekan. Lepas tu kalau saya kalau saya tak tindihkan dia bersama, tak ada apa yang berlaku. Dia macam ni je. Tapi kalau saya gerakkan dia, contoh saya nak tindihkan dia macam dekat sini. Okey, nampak dia bertindih kan sekarang ni, dia bertindih kat tengah ni. Okey, sekarang tak ada apa-apa berlaku. Tapi apa yang berlaku kalau saya tekan anak panah saya dan tarik semua untuk groupkan. Kemudian saya tekan ni, nampak ni, group atau gabungkan. Apa yang berlaku? Nampak? Yang kotak lagi satu tu dia makan yang kotak solid tadi. So itu yang saya maksudkan tadi, dia buang ataupun dia makan solid ataupun bentuk yang kita bagi. Itu maksud dia yang warna kelabu ni. Itu yang maksud dia panggil dia hole lah. Dia panggil hole. Maknanya dia akan buang. Mana-mana yang color macam ni, dia bentuk yang ada color macam ni dia akan buang. Kalau yang tak macam ada color biru, hijau, purple, merah, oranye ni semua dia solid. Maknanya dia bagi bentuk. Dia tak buang bentuk. Okey? Yang saya patah balik lah. Undo. Dan undo. Okey lah. Okey, saya nak patah balik ke bahagian depan. Okey, tengok macam ni. Okey, nampak? Okey, hari ni saya nak cuba buat rumah. Bentuk simple. Kita akan pakai bentuk petak ni sebagai asas. Kemudian kita akan ada bumbung kita. Kemudian kita akan pakai ni untuk buat macam ada macam ada tiang lah. Okey. Kemudian okey, itu saja yang kita pakai untuk design kali ni. So apa yang saya akan buat dulu, saya akan tarik kotak ni, tekan dia ataupun boleh tarik saja. Letak dia kat mana-mana dulu. Okey. Kemudian kita nampak dia ada step, kat sini kita ada length, kita ada width, ada height, ada radius. So kalau kita buat radius, dia akan jadi bulat. Dia akan jadi bulat. Tapi kita tak nak jadi bulat sebab rumah kita tak nak rumah jadi bulat. So tapi saya nak panjangkan dia. So saya nak panjangkan dia kita bagi dia 60 lah. Kemudian saya nak lebarkan dia saya bagi dia 80. Okey, kemudian tinggi dia kat sekarang ni 20, mungkin saya nak buat dia jadi 40 lah. Okey, baru tinggi sikit. Kemudian saya gerakkan dia menggunakan dekat tikus kita klik kiri. Kemudian kita pegang dia dan kita boleh pusing-pusingkan dia. Okey. Itu kita punya asas rumah. Kemudian saya nak buat bumbung pula. Sebelum kita buat bumbung tu, saya nak gerakkan dulu posisikan dulu bentuk petak ni dan saya tekan ruler. Okey. Saya nak dekat sini contohnya. Okey, saya nak letakkan dia dekat sini. So saya akan tarik dia. Letak kat sini. Okey, barulah dia seragam dengan grid kotak kat bawah work plane kita. So yang sini senang sikit lah kita nak nampak punya ukuran apa semua. Dia punya lebar, dia punya dalam, dia punya tinggi kat sini boleh nampak. Okey. Tu kegunaan ruler. Kemudian kalau saya nak contoh macam tadi saya cakap notes kan. Notes ni dia bagi kita untuk pengingatan lah, pengingatan. Okey, benda ni tentang apa? Contoh saya nak letak dekat sini ke, okey kat sini. Ini adalah titik mula contoh. Okey, kemudian saya lepas dan dia akan nampak lah, dia akan salah eja pula. Titik mula. Okey.
Kemudian kalau kita pusing macam mana pun nota tu akan sentiasa nampak. Tapi kalau kita tak nak dia mengganggu kita masa kita tengah design, kita boleh tekan kat sini. Kemudian dia akan hide lah visibility ataupun kita tak nampak dia. Dan kalau tekan balik, dia akan nampak semula. Okey. Lepas saya tengok sini, dia okey, macam ada ada sedikit pergerakan kat sini nampak. Dia tak rapat dekat sini. So saya akan tekan dia balik dan rapatkan dia sikit. Okey. Okey, dah rapat. Okey. So kalau nak pastikan nak tengok dia daripada atas, tadi macam kita boleh tengok dekat bahagian ni, kita boleh tekan atas top. Kita boleh nampak lah dari bahagian atas sama ada dia seragam atau tak. Okey, macam ni saya rasa dah seragam. Okey. Kemudian saya nak buat ada macam tiang kat depan rumah saya. Saya akan pakai, sebelum tu saya nak colorkan dia dulu. Saya nak color warna oren lah. Oren. Kemudian saya nak ada tiang kat depan rumah. Saya akan ambil kotak silinder ni. Saya akan letak dekat sini dulu. Kemudian apa saya akan buat ialah saya akan tukar tinggi dia dulu. Pusing dulu. Okey, nampak tinggi ni. Tadi kan kita buat tinggi dia 40. So kita akan buat dia 40. Kemudian kalau kita kat sini kita punya lebar lah. So, macam ni saya nak buat 5 contoh. 5 lah cukup. Kemudian kat sini pun 5. Baru dia nampak silinder. So sekarang ni kalau kita tengok dia macam tiang lah. Tiang kat depan rumah. Okey, sekarang ni saya akan tarik dia. Saya nak bagi dia kat tengah. So kat sini adalah bahagian tengah. So saya akan letakkan dia dekat lebih kurang dekat sini lah. Okey, mungkin saya patut bagi dia 4 bukan 5. Sebab kalau 5 kita susah nak bahagi sama rata. Okey, kemudian kat sini mungkin kita kena gerakkan dia sikit. Okey, nampak? Kat sini saya ambil 2 kotak. Dan kat sini pun saya ambil 2 kotak. Dia akan tengah-tengah tu lah. Kemudian kalau saya nak copy benda yang sama, apa yang saya akan buat, nampak ni kita ada mirror. So macam saya cakap tadi, mirror dia akan cerminkan apa yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. So apa yang saya akan buat, saya tekan mirror. Saya gerak Ctrl Z mirror. Sorry, kita tak pakai mirror. Kita okey. Apa kita boleh buat ialah kita boleh duplicate atau copy. So kalau kita pergi kat sebelah sini, kita ada copy, kita tekan copy. Kemudian kita nampak ni, kita ada paste, tekan paste. Nampak kita dah ada, dia dah copy lah, copy lepas tu dia paste. Kalau kita tarikkan dia, ataupun kita boleh guna papan kekunci untuk guna anak panah ke kanan dan ke kiri, kita boleh gerakkan dia ikut kotak. So sekarang ni saya gerakkan dia rasanya berapa ni? 20 kotak. So dia akan jadi kat tengah-tengah lah. Okey. Kemudian saya nak buat macam ada pintu. Dan untuk pintu saya akan gunakan petak ni. Okey. Saya akan gunakan round roof ni, sepadan bulatan ni dan juga petak ni untuk buat pintu. So macam mana saya akan buat tu? Okey. Pertama sekali kita ambil kotak ni dulu. Kita letak dulu kat sini. Kemudian saya bagi dia saiz kecil sikit 10. Kemudian dia punya kat sini dia punya lebar ni, dalam dia ni saya nak bagi dia 2 sajalah. Okey, 2 sahaja. Ataupun 1 sajalah. 1. So dia nampak macam kepingan lah. Dia nampak macam kepingan. Okey. Okey, saya rasa dah okey dah ini. Kemudian apa saya akan buat ialah saya akan ambil yang round roof ni pula. Saya akan tarik dia, letak kat sini. Letak je kat mana-mana dulu. Kemudian saya akan bagikan dia sama dengan dia punya lebar 10 juga. Tapi yang kat sini kita bagi dia 5. Yang kat dia punya ketebalan ni pula kita bagi 1 macam yang yang sebelah sini jugalah. Kemudian kita tarik dia untuk naik ke atas. Okey, nampak tu. Kat sini ada ketinggian yang kita tarik. So saya tahu tadi ketinggian kita untuk yang warna merah ni ada 20. Kemudian saya akan gerakkan, kita kena zoom sikit ni. Kita kena zoom sikit. Okey, kita gerakkan dia ke sini. Bagi dia ke atas ruang pintu tadi. Okey. Okey, nampak sekarang dia dah jadi macam pintu lah, ruang nak masuk. Okey, apa yang saya akan buat sekarang ialah apa
Okey, sekarang ni dia adalah dua bentuk yang berbeza. So sekarang ni apa yang saya nak buat, saya akan gabungkan bentuk ni. Lama dia terambil yang tu pula. So pastikan dia tak bertindih dengan bentuk lain. Okey, saya orang cakap select dua-dua bentuk tu, kemudian nampak atas ni dia ada group tu, saya katakan group. Group sekarang ni apa yang berlaku ialah dia dah jadi satu bentuk. So sekarang ni kalau saya bagi dia color untuk warna kuning. Sebentar. Dah balik. Saya groupkan dia. Oh, maaf, bukan group. Kita kena combinekan dia. Kita ungroupkan dia dulu. So, group tadi adalah berfungsi untuk kalau kita nak gerakkan. So, kalau macam sekarang ni, kalau saya gerakkan yang bawah ni, dia gerak seorang-seorang. Okey, tapi kalau saya groupkan dua-dua tadi, kalau saya groupkan dia, nampak? Dia jadi satu, dan bila saya gerakkan, dia akan ikut sekali lah. Sebab dia jadi satu bentuk. Okey? So, sekarang kita dah ada pintu. Sekarang saya akan gerakkan pintu ni ke bahagian depan dia ni. Saya akan guna ke keyboard keyboard saya untuk gerakkan dia. Papan kunci saya alamak, dia ke situ pula. Okey, pandangan kat sini. Kita undur ke bahagian depan sikit. Okey, macam tu. Okay, sekarang kita dah ada pintu. Dan pintu ni saya nak bagi dia color warna kelabu. Okey, mungkin warna kelabu elok sikit. Bergantunglah macam mana nak buat. So itu pintu. Kemudian saya nak bagi ini warna kuning lah sikit. Lupa sama warna kuning. Okey, tu bahagian pintu depan dan juga kita punya tiang lah. Kemudian seterusnya apa saya akan buat, saya akan ambil buat untuk bumbung lah. Sini kita ada roof. Memang dah nama ni pun roof. Dan untuk bumbung lah. So saya akan tekan dia. Letak dia duduk kat depan ni. Okey, mula kita tak tahu berapa saiz dia. Mula kita naikkan dia dulu. Saya nak naikkan dia dulu. Berapa tadi? 40 kan? Tengok balik. Okey, sekarang ni 36. 40 kan ketinggian dia tadi. Okey, ketinggian dia 40. Kita tarik dia ke bahagian sini sikit. Sama tak? Tengok bahagian belakang. Sama tak? Okey, dah sama. Kemudian kita nampak ada warna putih ni kan. Okey, kita tarik dia warna putih ni. Tarik. Dan sampai ke hujung petak kita yang lagi satu. So sekarang kita dah ada bumbung. Tapi bumbung kita nampak macam penyek sikit. Kita bagi dia ketinggian 20. Okey, barulah dia nampak macam bumbung. Okey, sekarang ni bumbung ni contohlah saya bagi bumbung ni warna coklat lah. Contohlah. Okey, bumbung warna coklat. Okey, tapi yang kita punya bahagian tiang ni tak ada lagi. So macam mana kita buat tu? Saya nak gunakan bahagian piramid lah. So piramid ni saya katakan dulu. Okay, saya letak dia dulu kat sini. Kita tengok dulu. Dia sekarang dia tak nampak sikit bentuk dia. Kita tengok dulu. Saya gerakkan ketinggian dia dulu. Ketinggian dia tadi sama 40. Kemudian apa yang saya akan buat ialah saya akan gerakkan dia dulu. Gerakkan dia ke bagi dia tutup. Kalau tengok dari bawah dia akan tertutup. Okey. Sekarang saya akan tarik yang ni bagi sama dengan panjang dia. Kemudian saya akan pastikan yang tengah ni sama dengan bucu ni. Apa yang saya akan buat, saya akan tarik yang ni. Okay. Sekarang dia akan nampak macam datang daripada bucu ni. Sekarang dia nampak macam pelik sikit. Saya nak bagi dia sedikit lebar lah, bagi dia panjang sikit. Saya akan buat, saya akan bagi ni 30. Kemudian saya gerakkan 1, 2, 3 petak baru sama. Petak baru sama. Kemudian saya akan lebarkan dia pula. Lebarkan sekarang ni 24, saya akan bagi dia 30. Okey, sekarang ni dia kat bahagian belakang tak nampak. Jadi apa saya akan buat? Kita depankan dia sikit. 1, 2, 3. Okey. Barulah nampak macam rumah sikit. Okey, kemudian saya bagi dah dia color warna kelabu. Barulah nampak macam bumbung tu dari satu tempat. Kemudian kat bawah ni pula okey, sekarang ni sebab kita tapak kita pakai work plane ni sebagai tapak kita asas kita. Jadi tak nampaklah macam lopong sikit bahagian bawah. Boleh juga kalau nak bagi dia nampak cantik sikit, kita boleh guna box. Tak kat sini kita bagi tinggi dia contohlah 1 saja. Okey. Kemudian saya tariklah dia dekat sini ke, bagi dia ruang sikit. Contohlah macam dekat sini saya bagi dia 10 kotak ke bahagian ni sikit. Kemudian saya tarik dia.
letak ke okey, tu dah cantik. Kemudian saya tarik ni pula ke belakang. Okey, berapa jarak dia ni? Saya ikut klik ni lah, berapa 80. Okey, 80 yang depan ni sikit kita bagi dia sampai 120 rasanya. Okey, barulah nampak ada tapak. Kemudian contohlah kita bagilah dia warna hijau, macam tapak, macam rumput lah. So dah siap lah rumah kita. So 3D design kita dah siap. Kita boleh tunjuk okey kat sini titik mula, macam kalau saya nak bagi tahu yang ada nota contoh okey, yang ni adalah rumput, ini adalah rumput contoh. Okey, kemudian kita klik kat mana, dia akan telah kat situ. Kalau saya klik kat sini akan nampak titik mula kat sini, kalau tak dia akan minimize. Okey, dan kalau tak nak nampak ada macam note tanda nota macam ni, kita just tekan yang ni, dia akan hilang. Okey, kemudian dah siap lah rumah kita menggunakan Tinkercad 3D design. Kemudian kalau kita boleh, apa yang kita boleh buat dengan 3D design ni, kita boleh 3D print ataupun kita boleh save sebagai file 3D lah. Contoh kalau kita nak save, kita pergi ke export, kita boleh simpan dalam format OBJ, STL untuk nak guna untuk 3D printing pun boleh, GLTF untuk buat 3D design pun boleh, untuk buat game dekat Unity pun boleh. Kalau nak buat laser cutting, SGV yang ni untuk 3D, yang ni untuk 3D saja. OBJ pun boleh buat untuk game ataupun software 3D yang lain. Yang ni kalau nak hantar dekat ni kalau ada 3D printer kat rumah yang ada jenama ni, boleh juga guna ni. Kalau tak ada, kena guna format STL, kemudian guna software tertentu untuk jadikan file yang 3D printer boleh print. Okey, so sekarang ni saya bagilah dia nama rumah saya, contohlah. Okey, so sekarang dekat Tinkercad dia akan automatically save. So kalau saya macam contohlah saya terlupa nak save, kalau saya pergi kat bahagian depan, saya tekan Tinkercad menu ni, so pergi kat bahagian menu, dia akan loading. Ni yang saya buat yang sebelum ni, kemudian yang saya buat tadi. So dia akan loading sikit lah, dia nak tengok dia punya apa. Tu dah nampak, tu dah ada. So macam tu lah kita nak buat 3D design menggunakan Tinkercad. Okey, sangat senang, tak perlu install, pergi sahaja dekat tinkercad.com, kemudian kita boleh terus start nak buat 3D design dengan mudah dan senang. Okey, itu sahaja untuk kali ini.